Assalamualaikum dan hai. Saya adalah Rimaiza Auzan daripada CGSC IMB. Untuk video ini anda akan diterangkan tentang step by step cara mula trade FCPO, terutamanya untuk newbie. Anda akan didedahkan dengan apa syarat-syarat untuk mula trade FCPO, berapa modal yang diperlukan dan perkara asas yang anda perlu tahu sebelum trade FCPO. Jom kita pergi ke langkah yang pertama. Jadi yang pertama adalah anda perlu buka account features lah. Soalan yang antara soalan famous yang saya terima adalah saya dah ada account saham, account CDS. Boleh ke saya nak buat untuk trade FCPO? Jawapannya tak boleh. Anda walaupun dah ada account CDS, anda masih perlu buka account features untuk trade FCPO. Jadi apakah syarat yang anda perlukan untuk anda buka account features? Hanya dua syarat mudah sahaja. Yang pertama adalah anda perlu berumur 18 tahun dan ke atas. Dan yang kedua adalah tidak bankrupt. Jadi soalan yang saya selalu terima juga adalah saya kerja tapi tak ada slip gaji. Boleh ke nak buka account features? Jawapannya boleh. Saya tak bekerja, boleh ke buka account features? Jawapannya boleh. Saya student, boleh ke? Jawapannya adalah boleh selagi mana anda mematuhi kedua-dua syarat ini, iaitu 18 tahun ke atas dan juga tidak bankrupt. Dan bila anda dah lepas syarat ini, anda perlu pilihlah broker mana yang anda nak buka account. Kita ada CGSC IMB, Maybank, RHB, Phillip Futures dan banyak lagi broker yang menyediakan pembukaan account features. Tapi jika anda nak buka account features dengan saya, anda boleh buka dengan CGSC IMB. Dan anda juga boleh pergi ke bawah sekarang dan tekan link WhatsApp sekarang dan WhatsApp saya untuk buka account. Dan dengan account features ni juga anda bukan sahaja boleh trade FCPO, anda juga boleh trade produk di dalam dan di luar negara. Sebagai contoh, kita ada FKLI, kita ada soybean oil, kita ada crude oil dan kita ada banyak lagi produk-produk features yang lain. Akan tetapi yang diakui batu syariah oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia adalah dua sahaja, iaitu FCPO dan juga FEPO. Dekat sini saya nak kongsikan kepada anda bahawa CGSCIMB baru sahaja mengeluarkan produk patuh syariah yang baru, iaitu yang kita panggil sebagai Syariah Compliant Features. Untuk pengetahuan anda, CGSCIMB merupakan satu-satunya broker di Malaysia setakat ini yang mengeluarkan produk Syariah Compliant Features ini. Jadi di dalam produk ini seluruh proses transaksi jual dan beli telah ditambah baik untuk memastikan ianya mematuhi kehendak syarak. Antara yang paling penting sekali adalah dari segi penggunaan akaun bank lah. Yang mana kalau anda guna akaun konvensional, duit anda akan dimasukkan ke dalam akaun konvensional. Berbeza dengan Syariah Compliant Features, di mana bila anda deposit ke dalam akaun features anda, ianya akan dimasukkan ke dalam akaun Islamik. Dan juga di dalam produk Syariah Compliant Features ni juga anda hanya boleh trade produk-produk yang patuh syariah sahaja. Sebagai contoh antaranya adalah FCPO dan FPKO sahaja. Jadi kalau anda berminat untuk buka akaun Syariah Compliant Features ni, anda juga boleh WhatsApp saya di bawah lah. Jadi sebagai trader futures Muslim, anda dapat trade dengan tenang tanpa perlu ragu-ragu sama ada trade FCPO atau proses transaksi jual beli mempunyai unsur-unsur yang membawa kepada haram. Sebab apa? Sebab di dalam Syariah Compliant Features ni, kita dah pastikan bahawa tiada riba, tiada maisir dan juga tiada goror. Kemudian lepas anda dah buka akaun, yang kedua adalah anda perlu belajar cara guna platform. Jadi apakah perkara yang anda perlu tahu untuk setiap platform? Jadi anda perlu tahu macam mana nak buy and sell, mengetahui position semasa yang sedang aktif, cara cancel dan tukar order, baca portfolio dan kenal pasti order yang tengah aktif. Jadi dalam FCPO ini semua perkara ini sangat penting untuk anda kuasai. Sebab apa? Sebab di dalam FCPO dia punya pergerakan dia sangatlah laju
dalam masa 1 hingga 5 minit pergerakannya mampu mencapai 10 hingga 20 tick, yang mana kalau kita tukar kepada ringgit Malaysia lebih kurang dalam 250 hingga 500 ringgit Malaysia dalam masa 1 hingga 5 minit. Jadi cuba bayangkan jika anda membuat kesilapan-kesilapan kecil sewaktu penggunaan platform mampu memberikan kerugian sehingga beratus hingga beribu ringgit disebabkan anda tidak kuasai platform. Jadi setiap broker ada platform masing-masing dan berbeza-beza. Jadi untuk CGS-CIMB, kita sediakan dua platform yang utama lah. Yang pertama sekali adalah iTrade, yang kedua sekali adalah QST. Jadi iTrade ini adalah platform yang percuma dan sesuai untuk newbie. Dan kita punya charting platform adalah daripada TradingView. Jadi jika anda dah biasa menggunakan TradingView, jadi anda tak akan ada masalah untuk menggunakan charting platform di dalam kita punya platform lah. Dan juga cuma iTrade ni kita tak sediakan demo account. Kalau anda nak practice ke apa ke, agak kena guna duit sebenar lah berbanding dengan QST. Jadi QST ni kita sediakan khusus untuk kepada mereka yang pro trader ataupun trader yang aktif. Apa maksud trader aktif ni? Trader aktif ni jika anda entry lebih 6 kali sehari. Maksud 6 kali sehari ni 3 in dan 3 out dalam masa sehari lah. Kemudian sebab QST ni juga dia punya execution sangat pantas dengan satu klik sahaja. Dan kita boleh set kita punya TP dan stop loss terus bila nak entry. Sebagai contoh, anda ada meeting contohnya. Sebelum anda meeting tu, anda ada satu position. Kemudian anda risau, anda tak sempat nak tengok anda punya phone ataupun anda punya laptop sewaktu meeting tu. Sebab macam saya cakap tadi, pergerakan FCPO ni laju. Kalau anda terlepas pandang sekejap je, kemungkinan anda boleh rugi besar ataupun untung besar. Tu adalah risiko dia lah. Jadi dengan QST ni kita dah boleh set awal-awal lah kat mana kita nak take profit dan juga dekat mana kita nak stop loss. So that bila kita meeting nanti, bila harga bergerak mengenai salah satu iaitu take profit ataupun stop loss, maka kita punya order salah satu lagi akan cancel. Sebagai contoh, okay, kita ada entry buy contohnya, kemudian harga naik dan kena dekat kita punya take profit order, dan kita punya stop loss order akan terus cancel bila kena kita punya take profit. Yang itu adalah kelebihan QST. Kemudian kita juga mempunyai pelbagai jenis order yang advance seperti trailing stop dan juga OCO order. OCO order yang saya terangkan tadilah berkenaan dengan take profit dan juga stop loss tu. Manakala trailing stop ini adalah sebagai contoh anda nak ride the trend. Anda nak ride the trend, jadi kita menggunakan trailing stop. Trailing stop ni bila anda set stop loss, maka dia akan okay, sebagai contoh kita dalam satu position buy, kemudian anda dah set dah stop loss sebanyak 5 tick daripada jarak anda entry tu. Kemudian apabila harga membuat kenaikan 10 tick, maka kita punya stop loss pun akan naik sama banyak dengan kita punya kenaikan, sampailah dia turun balik sebanyak 5 tick tersebut. Jadi ini adalah kelebihan penggunaan QST lah. Untuk lebih detail, saya akan terangkan di dalam webinar QST nanti. Macam mana nak tahu bila webinar tu? Anda boleh join channel Telegram yang dekat bawah sekarang, dan di dalam tu saya akan kongsikan lah bila dan masa kita akan buat webinar berkenaan dengan QST ini. Dan juga anda juga boleh perpetrate untuk berlatih teknik yang dipelajari menggunakan demo account di dalam QST ini. Kemudian adalah perkara ketiga yang anda perlu sediakan adalah modal. Jadi modal ni adalah soalan yang famous lah. Berapa modal yang saya perlu ada untuk mula trade FCPO? Jadi sebenarnya modal untuk trade FCPO ini dia bergantung kepada initial margin, dan initial margin ni dia berubah-ubah dan ditetapkan oleh Bursa Malaysia Derivative. Untuk initial margin ni untuk masa sekarang adalah RM10,000. RM10,000 untuk masa sekarang. Dan kalau anda buka account dengan CGS-CIMB, anda boleh apply untuk half margin, iaitu anda dengan modal separuh daripada RM10,000 pun dah boleh mula trade, iaitu sebanyak RM5,000. Akan tetapi
berapakah jumlah modal yang paling sesuai untuk trade? Adakah bila kita punya half margin adalah RM5,000, kita ada RM5,000 je dah cukup untuk trade? Kalau tanya saya tak galakkan lah. Sebab apa? Sebagai contoh, anda trade dengan modal yang cukup-cukup je RM5,000. Kemudian trade yang pertama anda rugi RM50, maka modal anda dah tinggal sebanyak RM4,950. Jadi dengan satu trade sahaja anda rugi walaupun RM50, anda dah tak boleh trade dah untuk yang seterusnya. Sebab apa? Modal anda dah kurang RM5,000. Jadi berapa modal yang paling sesuai? Kalau tanya saya lebih galakkan anda mempunyai modal RM7,000 dan ke atas. Kemudian adalah anda perlu tahu macam mana nak pilih kontrak. Jadi untuk pengetahuan anda, kalau anda dah biasa trade saham sebelum ni, kita kalau nak trade, kita perlu pilih daripada lebih 1,000 saham untuk kita nak trade. Akan tetapi di dalam FCPO kita ada satu produk ni je. Walaupun satu produk, untuk FCPO ni kita ada beberapa kontrak. Kita ada 12 kontrak yang mana setiap kontrak akan mewakili bulan semasa sehingga 11 bulan seterusnya. Contohnya, sekarang adalah bulan 11, maka anda akan tengok ada banyak kontrak iaitu daripada bulan 11, 12, 1 sampailah bulan 10 pada tahun ke hadapan. Jadi setiap kontrak ni dia ada juga tarikh luput iaitu pada setiap 15 hari bulan. Selepas 15 hari bulan, bila luput, kita akan guna kontrak yang baru, iaitu kontrak yang bulan seterusnya. Jadi daripada 12 kontrak ni, kontrak mana yang kita nak pilih? Kita akan pilih kontrak bulan yang ketiga untuk trade sebab selalunya bulan ketiga adalah kontrak yang paling aktif. Jadi sebagai contoh, sekarang adalah bulan 11 contohnya. Jadi kontrak bulan berapa yang kita nak pilih adalah bulan semasa adalah bulan 11, bulan kedua adalah bulan 12, bulan ketiga adalah bulan 1 tahun hadapan. Jadi kita akan guna kontrak bulan 1 tahun hadapan untuk kita trade. Jadi perkara ni adalah perkara yang mungkin baru untuk anda. Jadi anda perlu adapt lah kalau anda nak trade FCPO. Kalau dalam saham, kita tak perlu pun pilih kontrak-kontrak apa, kita hanya perlu pilih saham sahaja. Tetapi dalam FCPO, kita perlu memilih kontrak apa yang kita nak trade. Kemudian, perkara terakhir yang anda perlu sediakan adalah ilmu trading. Ini adalah perkara terakhir dan perkara yang paling penting yang anda perlu sediakan. Jadi, mungkin anda dah pernah trade saham sebelum ni dan anda dah kuasai dah teknik-teknik di dalam saham. Ada yang bertanya, boleh ke saya nak gunakan teknik di dalam saham untuk trade FCPO? Jawapannya boleh dan tidak. Kenapa boleh dan tidak? Ianya bergantung kepada teknik apa yang anda nak gunakan. Mungkin teknik yang anda gunakan dekat saham, bila anda cuba nak apply di FCPO, ianya mempunyai risiko yang tinggi. Jadi, cara yang saya boleh nasihatkan untuk anda adalah jika anda dah ada ilmu trading sebelum ni, anda backtest dulu. Anda praktis dulu dekat chart FCPO, teknik yang anda gunakan sebelum ni sama ada boleh digunakan ataupun tidak di dalam kita punya chart FCPO terutamanya. Dan juga kepada anda yang masih baru, yang masih tak pernah trade saham ataupun dah trade saham tapi tak berapa kuasai, kemudian nak trade FCPO pula, anda boleh belajar dengan mana-mana cikgu. Anda boleh pergi cari mana-mana mereka yang mengajar FCPO. Anda boleh terus belajar daripada mereka yang menggunakan teknik yang memang betul-betul berkesan di dalam FCPO. Jadi kalau anda nak belajar dengan saya pun boleh. Anda boleh follow saya punya channel Telegram di bawah. Dan di dalam tu kita akan update lah kelas-kelas yang kita akan lakukan pada masa hadapan. Kemudian bila anda dah belajar, anda dah tahu teknik untuk trade FCPO, kemudian anda kena define diri anda. Sama ada anda ni swing trader ataupun day trader. Kenapa pentingnya untuk anda define diri anda? Sebab apa? Sebab untuk dari segi cut loss, swing trader dan day trader ni berbeza. Kalau anda day trader, mungkin anda punya cut loss dalam paling maksimal RM250 untuk setiap trade. Tapi kalau untuk swing trader, mungkin anda punya cut loss sampai dalam RM750 hingga RM1,000 anda punya cut loss ataupun RM500. Jadi kenapa anda perlu define anda punya macam mana anda cara nak swing trading ataupun day trading? Sebab anda kena
fahami diri anda ni berapa ringgit yang anda sanggup cut loss. Dan berapa ringgit yang anda target untuk untung setiap hari. Jadi benda ni ramai trader yang terlepas pandang lah. Yang mengakibatkan daripada day trader dia cuba menjadi swing trader, dan daripada loss yang patutnya RM250 dah jadi RM1,000 hingga RM2,000. Sebab apa? Dia tak ada definisi dalam diri dia, dia tak ada disiplin dalam diri dia. Seterusnya adalah anda perlu sediakan trading plan. Sebelum anda nak entry, anda kena tahu dekat mana anda nak cut loss dan juga take profit. Untuk take profit ni saya tak kisah, saya nak lebih tekankan terhadap cut loss. Jadi untuk cut loss ni, sebelum anda nak entry, anda dah tahu dah anda nak cut loss dekat mana. Berapa anda sanggup rugi untuk trade ini. Sebab apa? Sebab ramai orang dia masuk tanpa ada trading plan. Dia masuk je, mungkin dia ikut-ikut orang, ataupun dia tengok orang cakap, oh sekarang buy, dia pun buy. Sekarang sell, dia pun sell. Jadi dia tak tahu dekat mana nak cut loss, dekat mana nak take profit. Akibatnya, bila harga bergerak melawan dia punya position, sebagai contoh dia dalam position buy, harga bergerak melawan dia iaitu harga menurun. Menyebabkan dia tak tahu nak jual dekat mana. Dia tak tahu nak clear dia punya position dekat mana. Dan akhirnya dia menggunakan teknik harapan. Sama juga untuk point nombor 4 iaitu disiplin dan follow trading plan. Bila anda dah tahu dekat mana nak cut loss dan take profit, pastikan anda disiplin. Bila dah capai area cut loss tu, anda cut loss. Dan juga anda perlu follow anda punya trading plan lah. Sebab ini adalah part yang paling penting untuk mengelakkan anda rugi beribu-ribu ringgit. Jadi saya ringkaskan balik perkara yang anda perlu ada untuk mula trade FCPO. Yang pertama adalah perlu buka account features. Yang kedua, belajar cara guna platform. Yang ketiga, sediakan modal. Yang keempat, tahu cara pilih kontrak. Dan yang kelima adalah ilmu trading. Jadi sebelum tamat video ini, saya nak promosi sikit lah kepada mereka yang masih belum ada account features ataupun berminat untuk buka account features bersama saya. Ini adalah kelebihan yang anda akan terima, iaitu yang pertama, brokerage fee terendah iaitu sebanyak RM7 sahaja untuk intraday, dan juga kita sediakan platform terpantas macam saya terangkan sebelum ni, dan juga anda boleh trade di dalam dan luar negara produk features. Dan broker ini merupakan satu-satunya broker yang menyediakan akaun Islamic Futures, serta platform QST juga menyediakan kemudahan demo akaun untuk anda berlatih trade dan biasakan diri dengan platform. Kalau anda nak berlatih guna platform pun boleh guna kita punya demo akaun. Dan istimewa untuk klien yang buka bersama saya, pertama sekali kita sediakan satu grup khas yang kita panggil sebagai Hawkeye Traders, yang mana di dalam ni kita sediakan fundamental dan technical analisis harian khas untuk klien sahaja, dan juga perkongsian dan perbincangan berkenaan tentang FCPO. Dan juga anda juga akan mendapat akses seumur hidup ke website Panglima Saham, iaitu di dalam website ini saya sediakan video-video berkaitan dengan asas-asas trading, ilmu-ilmu saham, dan yang paling penting sekali adalah kita sediakan tutorial lengkap penggunaan platform untuk iTrade dan QST. Jadi jika anda berminat untuk buka akaun, boleh klik link di bawah sekarang, boleh WhatsApp saya dan nanti saya akan bantu anda untuk buka akaun. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.